InsyaAllah kita mula InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk kita bertemu. Insya-Allah kita sebagaimana yang saya sebut, kita sentiasa cuba memaksimalkan masa kita. Sementara boleh kita buat ni, kita bimbang. Mungkin satu hari kita tak boleh nak buat dah. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita merayu, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bebaskan kita daripada syirik, bebaskan daripada murtad, bebaskan daripada perkara-perkara yang menghalang kita, dosa-dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita, kehinaan kita. Kita minta Allah jauhkan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan pada kita untuk kita islah, perbaiki. Dan marilah sama-sama kita merasakan bagaimana penting untuk kita sama-sama mendekatkan lagi diri kita dengan kita menghidupkan kita dengan Islam, dan kemudian kita duduk dalam tarbiyah Islam, duduk di dalam suasana yang boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk berjuang. Saya nak betulkan sikit. Sihat kita. Baik, alhamdulillah. Jadi kita mulakan dengan mentajdid iman kita. Sentiasalah mentajdid iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Kita rendahkan hati-hati kita, rendahkan diri kita, fikiran kita kepada kebenaran Allah, kepada segala yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang ada pada Islam. Dengan Qurannya, dengan hadis-hadisnya, dan segala perkara-perkara yang hikmahnya. Dan kita sama-sama merendahkan diri kita supaya mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Ya Allah, janganlah jadikan dosa-dosa kami, janganlah jadikan kelemahan kami, kehinaan kami, keaiban-keaiban kami. Ya Allah, janganlah jadikan rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada pada kami, ya Allah, untuk menghalang. Janganlah jadikan semua kelemahan-kelemahan kami, dosa kami, kejahilan kami itu
menghalang hidayah-Mu ya Allah. Janganlah jadi itu semua menghalang taufik-Mu, menghalang kepada barakah-Mu, rahmat-Mu ya Allah. Janganlah jadikan keaiban-keaiban kami itu menghalang segala perkara-perkara pertolongan-Mu, ma'unah-Mu ya Allah, karamah daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma yassir lana umurana. Alhamdulillah, kita minta pada Allah supaya Allah berikan hidayah pada kita dan taufik pada kita, kekuatan untuk kita melaksanakan apa yang kita tahu. Pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan semalam, iaitu berkenaan dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bagaimana yang digambarkan di dalam perbincangan kita semalam, dan insya-Allah kita akan sambung pada hari ini beberapa perkara insya-Allah. Yang pertama sekali saya nak bacakan kepada tuan-tuan sekalian akan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan janji Allah kepada kita. Ini surah apa ni? Surah Al-Anbiya ayat 105 kalau tak silap. Surah An-Nur, minta maaf. Surah An-Nur ayat 55. Surah An-Nur ayat 55. Jadi kalau boleh hafal kita hafalah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Ini surah An-Nur ayat 55. Apa yang Allah firmankan kepada kita ini merupakan janji Allah. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang telah beramal saleh. Jadi Allah berjanji, Allah menggunakan perkataan janji. Maksudnya ini janji Allah. Janji Allah ni maha benar, maha benar. Jadi inilah perkara yang nak dipegang oleh orang beriman, iaitu macam mana pun hebat ujiannya, cobaannya, maka janji Allah apa janji Allah? Bahawa Dia, itu Allah, benar-benar akan menjadikan mereka, itu orang beriman itu, berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah janji orang beriman akan menang. Cuma menang tu belum lagi lah, belum sampai waktu, tapi orang beriman akan menang dan berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan untuk mereka agama mereka. Jadi Allah akan teguhkan Islam. Allah akan teguhkan Islam, agama mereka yang telah diredainya, agama yang Allah redha. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka. Ini janji Allah ni. Allah akan mengubah keadaan mereka daripada rasa takut, daripada perasaan takut dengan ancaman, dengan tuduhan, dengan fitnah, dengan macam-macam lah, menjadi rasa aman kepada rasa aman damai. Mereka akan beribadah kepadaku semata-mata, tidak mempersekutukan Allah tadi dengan suatu apa pun. Maka mereka akan beribadah, orang beriman akan beribadah dan akan mentauhidkan Allah. Tetapi barang siapa yang kafir, wa man kafara ba'da zalik, siapa yang kufur kepada Allah selepas daripada itu, fa ulaika humul fasikun, faulaika humul fasikun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita dalam surah An-Nur ini ayat 55 bagaimana janji Allah, Islam pasti menang. Islam pasti menang. Jadi sebab itulah kita nak kena bersama dengan agama yang akan menang, orang yang akan menang. Siapa yang akan menang ni? Orang beriman. Orang beriman akan menang. Ini Allah janji, bukannya manusia yang cakap ni, tak. Allah yang berjanji. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ni hadis sahih,
la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadzal din bi'izzi aziz aw bizulli zalil izzan yu'izzullah bihil islam wa zullan yuzillullahu bihil kufra atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang sangat ditakuti oleh musuh Islam. Ini bila Allah janji akan beri kemenangan, maka Rasulullah SAW bagi huraian. Bagi huraian. Apa huraiannya? Urusan Islam, urusan amal, urusan Islam ini benar-benar akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang. Maknanya selagi mana ada malam, sekali mana ada siang, tempat yang dicapai malam dan siang seluruh dunia lah. Kan? Akan tercapai, Islam akan mencapai seluruh dunia. Dan Allah tidak akan mensia-siakan. Allah tidak akan menyisakan. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun di atas muka bumi ini, baik rumah itu di kota atau di kampung, di desa, kecuali Allah akan memasukkan ke dalamnya agama ini. Allah akan memasukkan agama. Agama itu akan sampai. Dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Jadi orang yang mulia diberikan kepadanya kemuliaan. Orang yang mulia ni orang mukmin, dan kehinaan orang yang hina, orang yang kafir. Kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam. Siapa yang bersama Islam, dia mulia. Siapa yang bersama Islam, dia mulia. Dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan dengan kekafiran. Siapa yang tidak bersama Islam, bersama kekafiran, maka dia hina. Ni tuan-tuan, puan-puan, pada pagi ni kita nak kena rasa tu janji Allah tu. Allah akan bagi kemuliaan bagi mereka yang bersama Islam. Maka kita nak kena pastikan kita bersama dengan taifah Islam, kelompok Islam yang akan diberikan kemuliaan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha az-zawali al-ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa u'titul kanzaini ahmara wal abyad. Hadis ini riwayat Imam Muslim, tuan-tuan. Gembira ni. Apa dia berita gembira ni? Innallaha az-zawali. Sesungguhnya Allah telah, macam mana perkataan dia, melipat bumi. Maksudnya Allah telah menjadikan Rasulullah SAW melihat, boleh nampak satu dunia ni lah. Maka aku boleh melihat di hujung timur dan di hujung barat. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Dan Allah telah melipat bumi ni. Maknanya Allah telah, seolah-olahnya Allah memendekkan bumi ni. Maka Rasulullah SAW nampak daripada ujung timur, ujung barat. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku, Allah bagi nampak umat Rasulullah SAW itu berkuasa, menanglah, akan mencapai apa yang dilipat untukku. Apa yang aku nampak, semua umatku menang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak semua yang menang. Kemudian aku juga dikurniakan dua pembendaharaan. Setengah-setengah mengatakan kekayaan. Apa dia? Al-ahmar wal abyad, iaitu merah dan putih. Merah dan putih. Aku mempunyai dua perbendaharaan, merah dan putih. Kalau kita tengok merah putih ni apa agaknya? Saya pun nak cakap tak tahu, tapi mufassirin kata merah tu mungkin maknanya Rom, bendera Rom. Putih tu mungkin maknanya bendera Persia. Tapi bila tengok Rom dan Persia, kan, dia masih lagi di sebelah tengah-tengah, kan. Sebelah barat dan sebelah timur Persianya. Tapi nak sebut sini, kalau merah putih, kalau orang ulama-ulama daripada Indonesia kata merah putih ni maknanya bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Wallahu alam, kita pun tak tahu yang sebenarnya. Tapi nak gambarkan dekat sini, baginda Rasulullah SAW telah
kan berjanji bahawa Rasulullah SAW kata apa? Akan menang seluruh timur, ujung barat. Dan kemudian Allah SWT juga telah menyatakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih juga yang diriwayatkan Imam At-Tabrani daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah menghadapkan ke arah negeri Syam dan menjadikanku membelakangi negeri Yaman. Jadi Allah menghadapkan Rasulullah SAW ke arah negeri Syam, utara, Yaman, selatan. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menjadikan negeri di hadapanmu sebagai ghanimah. Aku menjadikan negeri di hadapanmu Syam tu sebagai ghanimah, maknanya akan ada rampasan perang. Hanya Islam akan menang dengan peperangan di Syam. Dan rezeki. Syam ni termasuk Palestin, termasuk Palestin. Dan aku telah menjadikan negeri di belakang punggungmu itu sebagai tambahan kurnia. Dan Allah menjadikan Yaman di belakang sebagai tambahan kurniaan. Maknanya Yaman pun akan dimenang juga. Islam sentiasa akan bertambah jaya. Islam kemudian akan berkembang, bertambah. Kesyirikan serta orang-orang musyrik akan menjadi semakin lemah. Jadi orang musyrik semakin lemah. Orang musyrik semakin lemah. Sehingga akan ada 2 orang wanita yang melakukan perjalanan yang jauh dengan secara aman tanpa takut sesuatu pun, melainkan selain daripada kezaliman penguasa. Maka bagi dia lantas bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, Islam ini akan mencapai apa yang dilewati oleh bintang ini, iaitu matahari. Jadi Islam akan ada di mana saja matahari ada, kat situ ada Islam. Dalam riwayat lain, urusan Islam benar-benar akan mencapai apa yang dicapai oleh malam. Setengah hadis mengatakan akan dicapai oleh malam. Jadi tuan-tuan dan puan, nak gambarkan kat sini bagaimana keadaan umat Islam. Bagaimana keadaan umat Islam yang berada dalam keadaan yang kita gambarkan penuh dengan perkara-perkara yang kita tengok pada hari ini, kan, dikarenakan pembantaian dan sebagainya. Tapi Nabi kata apa? Allah kata apa? Allah firman apa? Allah janji apa? Kita menang. Kita akan menang. Jadi betul orang Islam jangan kecewalah. Jangan putus asa. Putus asa ni dosa besar. Putus asa daripada rahmat Allah ini dosa besar. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi kita lemah. Apa Allah bagi kita lemah? Kadang-kadang Allah bagi kita duduk di dalam dosa. Tiba-tiba tak bangun subuh. Tiba-tiba tak bangun subuh. Letih sangat tak bangun subuh. Bangun-bangun duha dah lepas subuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita pun bangun segera. Ambil sembahyang semua, kita pun sembahyang. Sembahyang di luar waktu. Jadi kita rasa bersalah sangat. Kenapa kita sembahyang luar waktu? Malam tadi main game. Malam tadi tengok bola sepak. Saya pun baru teringat bola sepak Malaysia, tak tahu menang kalah kan. Malaysia bola sepak. Ada malam tadi buat benda-benda lain. Jadi pagi tu nak bangun subuh terlewat. Dosa tak? Kita rasa bersalah sangat. Jadi ada masanya Allah izin kita berlaku sesuatu yang kelemahan. Kita terlalai, kita berada dalam dosa dan sebagainya. Maka kenapa Allah SWT bagi kita dosa, buat dosa tu? Bukan Allah tak suka kita, bukan Allah benci kita. Allah sayang sangat kat kita. Tetapi kerana Allah SWT mahu kita bertaubat. Mahu kita bertaubat. Jangan kita putus asa, jangan kecewa. Bertaubat, minta ampun. Sayang Allah pada kita ni lebih lagi daripada yang kita fikirkan. Kalau kita sayang, kata Allah sayang kita sekian-sekian tahap, Allah punya sayang pada kita maha sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi jangan putus asa. Kadang-kadang Allah bagi kita tak berjaya dalam kerja kita. Kerja kita tak berjaya. Apa kita buat? Berniaga. Gagal aja. Asyik kalah aja dalam perniagaan kita. Asyik tewas saja. Begitu juga dengan kerja kita, projek kita. Asyik tak berjaya aja. Kalau berjaya cukup makan je. Tak dapatlah yang kita hajatkan. Kerja tak jadi, belajar tak jadi, semua tak jadi. Jangan putus asa. Sebab apa? Sebab bila Allah bagi kita sesuatu yang tak jadi tu, supaya kita kembali pada dia. Kita semak pada dia. Ya Allah, apa salah aku? Ya Allah, kita pun muhasabah. Oh, rupanya aku ni kan ada benda-benda dosa yang kita buat. Kita pun minta ampun ke Allah. Kita pun perbaiki diri kita. Maka bila kita mendapat sesuatu yang susah tadi, jangan kita putus asa. Sama dengan perjuangan Islam. Berada dengan Islam.
kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kesusahan demi kesusahan. Mungkinlah, wallahu alam sejauh mana kesusahan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah bantulah kita kan. Tapi jangan putus asa. Jangan kecewa kerana Allah sayang pada kita. Jadi kita nak kena rasa, sebab janji Allah kita akan menang. Islam akan menang. Kalau Islam menang, maka kita menang. Tapi kalau kita tak sempat sampai Islam menang, kita mati, maknanya memang dah ajal kita. Memang dah ajal kita. Bila kita mati di atas jalan Islam ini, jalan yang akan menang ini, maka kita akan menang. InsyaAllah kita akan menang. Jadi hari ini macam-macam jenis manusia ada di hadapan kita. Jangan kita kecewa, jangan putus asa. Dalam dosa kita jangan putus asa, bertaubatlah kita. Kalau kita buat sesuatu yang lemah, kita tak dapat projek, tak berjaya, jangan putus asa. Kita tahu Allah SWT sayang kita, kita buat lagi. Kita buat lagi. Dekatkan lagi diri kita dengan dia. Sebab tu Allah SWT tidak akan mengazab seseorang. Ini hadis Nabi. Allah tidak akan mengazab seseorang selagi dia beristighfar. Selagi dia bertaubat, selagi dia menyesali kesalahan dia, dia beristighfar. Istighfar, dia minta ampun pada Allah, dia bertaubat pada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia bertaubat pada Allah. Dia istighfar, maka selagi itu Allah tak azab dia. Cuma Allah bagi susah aja. Susah sebab nak kafarah. Mungkin nak kafarah dia punya dosa dia, nak kafarah dia punya kesalahan dia. Tapi Allah tak azab. Azab ni maknanya apa? Azab ni terputus daripada dia. Terputus daripada rahmat dia. Terputus daripada segala kebaikan yang akan kita dapat di akhirat. Jadi sebab tu kita ingat, kalau kita lemah, istighfar. Kita ada benda yang kita tak dapat nak capai, istighfar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab kita tahu kita tak dapat capai benda itu sebab dosa kita. Tak boleh bangun malam sebab dosa kita. Tak boleh bangun subuh sebab dosa kita. Tak boleh bangun tahajud sebelum subuh sebab dosa kita. Tak boleh baca Quran sebab dosa kita. Tak dapat sesuatu yang patutnya kita dapat sebab dosa kita. Fabima kasabat aydin nas. Disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan kita lah. Jadi bila kita tak dapat, kita istighfar. Banyakkan istighfar. Kalau susah sangat, kita nak cari sesuatu susah sangat istighfar. Kita dah baca dah, dah amal lah sekian-sekian. Banyak dah amalan kita. Contohnya kita buat doa, kita baca, macam-macam amalan. Tapi kita masih lagi tak dapat capai apa yang kita hajatkan. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar ni maknanya dengan rasa menyesal dosa kita. Rasa lemah dosa kita, menyesal. Baik. Jadi sebab tu jangan putus asa. Jangan putus asa sebab Allah akan bagi kemenangan. Ini janji Allah SWT. Dan apakah berita buruk, berita baik? Apakah berita baik yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita baca satu hadis Nabi. Hadis ni panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan sebagainya dengan perawi-perawi yang sahih, perawi yang sahih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi basirah, iaitu kabar gembira. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak sampaikan kabar gembira kepada kamu. Aku nak sampaikan kabar gembira kepada kamu dengan datangnya Al-Mahdi. Dengan datangnya Al-Mahdi yang akan diutus di tengah-tengah manusia ketika mereka sedang dilanda perselisihan. Jadi orang-orang sedang berselisih. Ni macam sekarang ni, banyak perselisihan, kegoncangan, kegoncangan jiwa. Kita bincang dah. Jiwa digoncang, fikiran digoncang, semua digoncang. Maknanya ketika kita maksima goncangan kita, ketika maksima perselisihan kita, maka Mahdi akan datang. Allah akan datangkan Al-Mahdi. Dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran. Dia akan memenuhi bumi, maknanya menang, Islam menang seluruh dunia. Dia akan penuhkan dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan penganiayaan dan kezaliman. Hari ini kita melihat penganiayaan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Maka Allah akan penuhkan dunia ini dengan keadilan, dengan kebenaran di mana-mana. Di mana-mana. Ini berita gembira tak? Berita gembira. Berita gembira pada kita semua. Kemudian kata Nabi apa?
Seluruh penduduk langit dan bumi akan sayang pada dia. Semua penduduk langit dan bumi sayang pada dia. Dia akan membahagi-bahagikan kekayaan tepat sasaran. Dia akan membahagikan kekayaan. Maknanya orang Islam miskin. Orang Islam miskin. Kan? Sebelumnya sebab apa ditindas? Harta dirampas. Kan? Dalam keadaan tak ada kerja. Ekonomi dia reset. Dia buat reset ekonomi. Macam-macam dia buat. Kan? Maka dia akan membagi-bagikan kekayaan tepat pada sasarannya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah maksud tepat sasaran?" Apa maksud tepat sasaran? Maka baginda menjawab sallallahu alaihi wasallam, merata-rata di antara manusia, manusia semua akan dapat. Jadi semua hidup dalam keadaan berbahagia, mewah. Bukanlah mewah nak kita gambarkan mewah sampai kita lalai, tak. Dalam keadaan berada, kan? Dan selanjutnya baginda bersabda, dan Allah akan memenuhi hati umat Muhammad dengan kekayaan. Jadi Allah akan memenuhi hati umat Muhammad dengan kekayaan. Maknanya umat Muhammad ni puas. Kita ada kepuasan. Bukan saja kaya, kita puas. Puas hati. Kita puas hati. Dan meratakan keadilan kepada mereka. Dan dia akan melaksanakan keadilan kepada mereka. Seraya memerintahkan seorang penyeru untuk menyeru. Lalu dia akan perintahkan seorang jurucakap dia. Dia ada jurucakap. Imam Mahdi dia ada jurucakap, kan. Siapakah yang memerlukan harta? Jurucakap dia akan cakap bersama. Semua manusia ni. Siapa yang perlukan harta? Bayangkan. Dia akan pengumuman bukan siapa perlukan pinjaman. Siapa yang perlukan pinjaman nak berniaga. Tak. Ini sekarang ni capital debt. Capital debt ni sistem apa? Sistem kita nak berniaga kena berpinjam. Capital kita, debt. Daripada capital kita, hutang. Tapi zaman Al-Mahdi, dia akan ada jurucakapnya. Dan jurucakap dia kata, siapa yang memerlukan harta? Siapa yang perlukan harta? Maka tidak seorang pun berdiri, kecuali seorang. Semua orang duduk. Sebab dah puas. Dah puas dengan keamanan, keadilan, kejujuran, dengan apa? Nikmat dan barakah yang Allah bagi. Tak ada seorang pun yang bangun. Kecuali seorang. Tidak ada seorang, kecuali seorang. Tidak seorang pun yang berdiri, kecuali seorang. Maka Al-Mahdi berkata, datanglah kepada bendahara. Pergilah kepada Baitul Mal. Kalau kita kat sini, pergilah ke MOF tu. Pergi ke bank negara. Pergi ke bank negara. Pergi ke MOF. Kalau kita hari ni lah, kan. Dan katakan kepada penjaga Baitul Mal itu, sesungguhnya Al-Mahdi menyuruh kamu memberi wang. Al-Mahdi menyuruh kamu memberi wang, bagi dinar, emas. Kemudian bendahara itu berkata, ambillah sehingga keperluan kamu cukup. Ambillah berapa banyak nak ambil. Ambillah. Subhanallah. Ini kemenangannya Allah janji ni. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Kemenangannya Allah janji. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi pun berkata, kamu pergi ke bank negara, tempat cetak duit. Kalau kita sekarang, kita bayangkan sekarang. Kamu pergi ke bank negara tu. Kamu pergi ke Baitul Mal. Kamu jumpa dengan orang tu. Dengan orang yang jaga tu. Jaga Baitul Mal tu. Kemudian, cakapkan dia, aku suruh kau datang. Maka, bila dia sampai, dia kata, sesungguhnya Al-Mahdi telah menyuruh aku datang. Kan? Untuk memberikan keuangan. Maka bendahara pun kata, bendahara ni yang menjaga duit tu lah. Dia kata, ambillah sehingga keperluanku mencukupi. Ambillah, berapa banyak nak ambil, ambillah. Ambillah. Boleh bayang, tuan-tuan. Kemenangan umat Islam begitu adil, barakah tadi, sampai peringkat, kan. Kata Al-Mahdi pergi ke tempat ni, kemudian tukang jaga bank lah, kalau kita hari ni bank lah. Tukang jaga Baitul Mal ni kata, masuk dalam tu. Ada berapa duit tu? Kan? Kau nampak tak duit bertempuk-tempuk? Kalau kita bayangkan duit. Ataupun emas berlonggok-longgok. Kau nampak emas berlonggok-longgok tu? Perak, emas semua. Ambil lah. Berapa kau nak ambil? Ambil. Ini kan? Kataan Rasulullah SAW. Maka ambillah sehingga keperluan membercukup. Ambillah sehingga kau cukup. Kan? Kemudian orang itu pun ambillah berapa banyak dia nak ambil. Sehingga orang itu kembali ke rumahnya. Dia pun balik rumah. Dah ambil banyak-banyak tu. Dia membalik rumah, kemudian dia menyesal. Dia menyesal. Apa dia menyesal? Bukan menyesal sebab dia ambil sikit. Aku adalah umat Muhammad yang paling tamak.
Aku umat Muhammad yang paling tamak. Dan aku tak mampu mencapai apa yang sahabat-sahabat aku capai, yang puas tadi, yang qanaah tadi. Lalu orang tu pun kembalikan wang tersebut. Dia pun patah balik, nak pulang balik. Sebab dia ambil lebih. Dia ambil apa yang dia nak, dia ambil je. Kan, maka dia kata, akulah umat Muhammad yang paling tamak sekali, paling rakus. Aku tak capai. Maknanya walaupun duit telah banyak, duit banyak tapi hati tak puas. Hati tak tenang. Wallahu a'lam. Ini saya sebut saja. Jadi dia sebut sini, maka dia pun patah balik. Patah balik. Kembalikan semula duit tadi. Dia patah balik ke bank negara. Dia nak pulangkan duit. Kan? Maka ditolak oleh Al-Mahdi. Kan? Mahdi tak nak terima. Apa kata Al-Mahdi? Kami tidak mengambil kembali. Kami tak ambil semula apa yang telah kami berikan. Jadi dia nak pulangkan duit dia. Sebab dia kata lebih-lebih sangat. Mahdi kata, aku tak ambil balik apa yang aku dah bagi. Balik kamu dengan duit tu. Maka begitulah suasananya waktu itu. Waktu itu yang berlangsung, kata Nabi, selama 7, 8 atau 9 tahun. 7, 8 atau 9 tahun. Ini masa Al-Mahdi memerintah. Kemudian tidak ada kebaikan lagi dalam kehidupan sesudah itu. Lepas dia mati, semuanya kiamat lah. Lepas tu nak mula mendekati kiamat. Jadi nak sebut kat sini, kan, bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan oleh Allah dalam ayatnya tadi, janjinya ialah bahawa Islam akan menang. Islam akan menang. Ini kabar gembira ni. Kabar gembira. Kan? Jadi Islam akan menang, dan kemenangan Islam tu gilang gemilang. Bukan setakat menang dekat Palestin je. Bukan setakat menang dekat tanah Arab saja. Dia menang satu dunia. Malaysia ni akan duduk di bawah kepimpinan Al-Mahdi. Malaysia akan duduk di bawah kepimpinan Al-Mahdi. Akan duduk di bawah kepimpinan dan keadilan Islam. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena rasa ni. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Kan? Maka sebab itulah, salah satu daripada nikmat besar yang memampukan kita untuk sama-sama bertahan. Kalau kita ada apa-apa ujian yang Allah izinkan pada kita, maka mudah-mudahan Allah berikan istiqamah pada kita dengan satu perasaan kita akan menang. Tunggu sikit lagi kita menang. Sikit lagi kita menang. Sikit lagi kita menang. Susah hidup, sikit lagi kita menang. Sikit lagi. Inilah harapan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan hanya kepada Allah saja kita berhak memberikan harapan. Ar-raja, berharap ni hanya pada Allah saja. Kita nak berharap pada siapa? Siapa lagi dalam dunia ni yang kita boleh berharap? Semua makhluk, tak ada apa-apa, tak ada kekuatan. Kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita melihat di dalam Al-Quran, Allah menunjukkan kepada kita perjuangan-perjuangan umat. Perjuangan-perjuangan umat yang mana Allah telah menunjukkan kemenangan kepada umat. Contohnya, kita lihat dalam zaman Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan Namrud. Namrud ni bukannya kecil-kecil orang. Raja yang sampai peringkat mengaku sebagai Tuhan. Raja yang sampai peringkat mengaku sebagai Tuhan. Tapi akhirnya Namrud pun kalah, tewas. Mati Namrud. Habis. Kan? Kemudian Nabi Lut meluruskan penyimpangan kaumnya, homoseksual. Nabi Lut. Ini jenis-jenis homo. Jenis-jenis homo ni. Kan? Akhirnya habis kaum Nabi Lut. Habis, kalah Nabi Lut dan menang. Nabi Syuaib AS. Kan? Nabi Syuaib, kaum dia penipu, businessman, banyak menipu timbangan. Dalam muamalat pun akhirnya habis. Nabi Syuaib punya kaum yang jahat-jahat habis, Allah hancurkan. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya berhala, menyembah berhala dan sebagainya. 950 tahun. Akhirnya habis dengan banjir, habis. Kan? Jadi kita lihat semua nabi-nabi Allah cerita dalam Quran, umat-umatnya yang jahat tadi tu akan dihabiskan oleh Allah, akan dikalahkan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pula berbezanya, kita ni masih lagi di dalam proses. Kita bukan umat yang dah lepas daripada depan Nabi, tak ada umat lain dah. Jadi kita masih proses. Jadi apa yang berlaku?
kita akan diberi kemenangan juga. Dan kita akan diberi kemenangan, dan kemenangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang paling besar sekali, ialah Al-Mahdi. Al-Mahdi. Ini hadis sahih, ini bukannya hadis dhaif. Bukan. Al-Mahdi ini hadis sahih. Hadis sahih. Dan hampir semua ulama-ulama kita kata menceritakan tentang Al-Mahdi ni. Baik. Kemudian kita lihat, oleh kerana kita masih belum cerita Nabi Muhammad ni tak habis lagi. Kisah Nabi Muhammad ni tak habis lagi. Macam Nabi Nuh dah habis dah. Kita dah tahu dah umat dia habis mati. Nabi Ibrahim dah habis dah umat dia. Allah selamatkan dengan Namrud. Kan? Nabi Lut dah habis dah. Nabi Shu'aib dah habis, cerita dia dah habis. Nabi Muhammad kita ni belum habis lagi. Belum habis lagi. Kita masih lagi di dalam di kita kata nak habis-habis lah, nak dekat habis dah. Belum habis lagi. Sebab itulah kita ditunjukkan contoh di dalam sejarah perjuangan umat Muhammad ini, ada macam-macam perkara yang berlaku, dan setiap kali berlaku perkara tersebut, maka akan ada mujaddid. Setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Contohnya pada 200 tahun yang pertama, abad kedua Hijriah. Masa itu orang Islam berhadapan dengan satu keadaan apa dia? Iaitu masalah akidah. Abad yang kedua. Tahun yang ke-200. 200 tahun setelah hijrah. Berlaku masalah akidah. Apa masalah akidah ni? Pada masa itu fahaman Mu'tazilah berkembang, merosakkan akidah orang Islam dengan dikata apa? Al-Quran ni makhluk. Dikata Al-Quran ni makhluk. Majoriti begitu. Sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal yang ada pada masa itu berhadapan dengan fitnah ini. Imam Ahmad bertahan. Ulama-ulama Mu'tazilah lain bantailah dia kan, ditahan sampai dimasuk dalam penjara. Dia kata sesungguhnya kan kalamullah itu, firman Allah itu, Al-Quran itu adalah firman Allah, bukannya makhluk. Firman Allah, kata-kata Allah, bukan makhluk lah. Maka dia pun bertahan. Satu ketika seorang sahabat je melihat dia diseksa teruk, 6,000 pukulan. 6,000 pukulan. 6,000 bukan 6, bukan 60, bukan 600. 6,000 pukulan, siksaan yang dahsyat dikenakan kepada Imam Ahmad di dalam penjara. Pernah satu cerita digambarkan, satu ketika datang seorang sahabat dia menziarahi dia. Sahabat kata, "Ya Imam, wahai Imam, kan, kamu boleh diberikan rohsah." Rohsah ni apa? Keringanan. Cakap je lah ya, tak apa. Al-Quran itu adalah makhluk. Cakap je ya, tapi hati kamu tetap kata tidak. Diberikan rohsah, keringanan, sebab kamu dah kena pukul teruk. 6,000 cambukan ni, 6,000 pukulan, siksaan yang teruk kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi apa kata dia? Cuba kau tengok kat belakang penjara ni apa. Dia penjengah dekat belakang penjara tu ada ribuan orang duduk tunggu pengajaran daripada dia. Dia duduk dalam penjara, dia boleh buat apa? Pengajaran lagi, boleh mengajar lagi. Kau bayangkan kalau aku cakap Al-Quran itu makhluk, maka ribuan pengikut-pengikut ini akan sesat. Maka dia sanggup menerima. Jadi oleh kerana dia bertahan itu, antara ulama yang bertahan tadi, maka hingga akhirnya ketika Bani Abbasiyah mereka bertaubat, akhirnya kembali balik daripada penyimpangan, mereka patah balik kepada Al-Quran ini adalah firman Allah. Jadi kita lihat di abad-abad seterusnya, abad yang ke-300, abad yang ke-400 sebagainya, keluarlah ulama-ulama yang lain. Contohnya Al-Syafi'i, Imam Al-Syafi'i yang terkenal dengan usul fiqhnya, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab Al-Hambali, terkenal dengan reformasi akidah, reformasi keyakinan. Sebab pada masa itu terlalu banyak sangat khurafat, bid'ah, banyak sangat. So ulama itu fokus pada
bid'ah dan khurafat. Pada masa itu banyak sangat bid'ah dan khurafat. Kemudian begitu juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah menghidupkan kembali semangat Islam dengan membebaskan Konstantinopel dan seterusnya lah sampailah ke zaman kita. Di bidang yang ada pada ini. Jadi sebab itulah kita lihat pada hari ini maka kita berada dalam mulkan Jabbariyah yang macam saya sebut semalam. Mulkan Jabbariyah, maka kita berhadapan dengan kerosakan yang maksima. Yang maksima kerosakannya. Kerana dikuasai oleh iblis dan syaitan, maksima. Dalam bidang akidah kita ni sekarang ni. Dalam bidang akidah ada sistem-sistem taghut, sistem yang melampau batas. Paganisme mempercayai perkara yang mengarut-garut ni, kan? Benda-benda pelik-pelik ni, kan? Pagan, sihir dan sebagainya. Pluralisme, kesamarataan agama. Liberalisme, mengambil nilai-nilai yang luar daripada Islam, tanpa hujah, kan? Sekularisme memisahkan di antara dunia dan akhirat. Materialisme hanya fokus kepada dunia sahaja. Humanisme melihat manusia itulah satu-satunya yang patut disanjungi, diangkat. Humanisme putus daripada aspek Tuhan. Tak ada Tuhan, human saja. Ini humanisme. Begitu juga yang lain-lainnya, maka merosakkan akidah umat Islam, Dalam bidang politik, sistem taghut yang ada pada hari ini, sekularisme, pisahkan di antara pemerintahan dengan akhirat, pemerintahan dengan iman, takwa. Demokrasi yang memisahkan antara kuasa Tuhan dengan kuasa manusia. Dia semuanya manusia je yang pilih. Dia tak ada langsung kuasa iman, tak ada. Zionisme. Zionis kita tahulah, kuasa-kuasa kejahatan Zionis ini. Dan bukan saja merosakkan akidah, akhlak, politik, malahan sistem pada hari ini merosakkan juga perkara-perkara yang bersangkut paut dengan bidang-bidang lain. Ekonomi. Kita melihat kapitalisme, sosialisme mencekik orang-orang Islam, merompak kekayaan dan alam negeri-negeri masing-masing orang Islam. Diperbudakkan, orang Islam diperhambakan dengan alasan ekonomi. Kita diperhambakan dengan alasan ekonomi. Kenapa perhambakan? Tengoklah, kan, sistem yang ada di mana riba dijadikan sebagai satu yang asas dalam kehidupan. Kita terpaksa memperhambakan diri kepada perkara yang kita tak mau. Kapitalis, sosialis dan sebagainya. Di bidang sosial dan budaya, sistem taghut yang ada pada hari ini merosakkan orang Islam melalui muziknya, filmnya, seksnya, seks bebas dan gaya hidup hedonisme. Ini di bidang hiburan, sosial, kita rosak. Di bidang ketenteraan, kita melihat persekutuan negara-negara persekutu NATO, kan, contohnya, kan, bergabung dengan Zionis, tentera pagan, komunis, Zionis bergabung, dan sekular international. Semua bergabung, bersatu memerangi umat Islam yang dituduh, yang digelar sebagai apa? Sebagai teroris. Jadi di dalam bidang ketenteraan pula, dia menyatakan, sebab itu Nabi kata al-kufru millatu wahidah. Al-kufru millatu wahidah. Jadi ini kita gambarkan bagaimana dikaitkan dengan itu, maka janji Allah Subhanahu Wa Taala semua itu akan habis, akan hilang. Semua itu akan hilang, akan habis. Semua itu akan digantikan dengan sistem Islam Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih kita ataupun orang-orang yang soleh-soleh itu, yang bersabar, untuk mudah-mudahan kita dapat istiqamah lah, insya-Allah. Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila kita melihat akan hal ini, maka perkara yang besar kita melihat rupa-rupanya di sebalik kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, umat hadapi pada hari ini di abad 21 ni, di Syria, di Palestin, di Yaman, di Xinjiang dan sebagainya. Maka kita lihat inilah rupa-rupanya menjadikan umat Islam semakin bersemangat. Sekiranya mereka
mengetahui akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah ini. Jadi apakah yang menyebabkan kita boleh bertahan? Sebab Allah bagi janji. Kamu tahanlah. Kamu tahanlah. Maka lepas itu orang-orang Islam akan menang. Ini kamu tahanlah. Kemudian kita melihat bagaimana dalam keadaan pada hari ini, umat Islam menangis. Benar, umat Islam menangis. Umat Islam menangis. Kan, menangis kalau berhadapan dengan cobaan demi cobaan, mengempas pulas. Ada yang sampai peringkat dihalau, kegagalan-kegagalan dalam kehidupan mereka, maknanya dihalau, ada yang ditangkap, ada yang dibunuh. Maka tangisan umat Islam pada hari ini di mana-mana sahaja. Tetapi bagi mereka yang beriman, mereka yang yakin dengan janji Allah tadi, kan, tangisan ini bukanlah tangisan kegagalan. Kita menangis bukan gagal, sebab kita akan menang. Itu janji Allah. Kita menangis kerana kasih sayang. Kita menangis kerana sayang kita, kasih kita kepada saudara kita di Palestin, ditembak, dibunuh, ditangkap, diseksa. Di Syria, di Xinjiang, di Yaman, di Myanmar, ataupun even di negara kita. Negara kita di Asia Tenggara ini, kita lihat adalah kita kata pembulian, penganiayaan, kezaliman. Maka kita melihat dengan tangisan, linangan air mata. Tapi bukan tangisan sebab kita gagal. Bukan tangisan sebab kita akan gagal, kita kalah. Tapi tangisan sebab kita sayang pada saudara-saudara kita. Kita sayang kepada, tangisan cinta kita kepada kaum muslimin. Dan tangisan ini bersama-sama dengan saudara kita yang berhadapan dengan kesusahan tadi. Bukan tangisan kita menangis, kita gagal. Tapi menangis sebab kita sayang kat mereka yang terkena musibah-musibah yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangisi apabila syahidnya Hamzah. Syahidnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang mana sahabat-sahabat ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis pada masa itu. Sesungguhnya kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dengan keras. Maknanya Nabi menangis sehingga suara tangisan Nabi itu didengari oleh sahabat. Nabi menangis ketika Sayyidina Hamzah, bapa saudaranya, Hamzah dibunuh. Dan kemudian bukan saja dibunuh, dibelah dadanya, dibelah, organnya diambil, dikeluarkan oleh Hindun. Kita dengar cerita itu kan. Jadi Nabi melihat, Nabi menangis. Bukan Nabi menangis sebab Nabi menyesal, bukan Nabi menangis sebab Nabi kata kita rasa marah, rasa apa. Nabi menangis kerana sayangnya kepada Hamzah, kepada Hamzah, pak saudara dia. Yang mana Hamzah itulah yang telah antara orang yang digelar sebagai singa, digelarkan sebagai singa, singa Rasulullah, singa Islam. Dan dia telah meninggal dunia. Nabi menangis. Dan bukanlah tangisan itu tangisan kegagalan, tangisan putus asa, tapi itulah tangisan sedih, kerana sayang, kerana beliau sayang kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Yang mana maka dia tanya, maka sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapakah engkau menangis begini ya Rasulullah? Kenapa menangis? Rasulullah tak adalah nangis macam kita bayangkan kuat, tapi suara menangis tu dengar. Suara tangisan tu dengar, sahabat-sahabat dengar. Sahabat pun sedih, semua sedih. Bila Rasul sedih, sallallahu alaihi wasallam, semua sedih. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapakah kau menangis? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah tanda sayang, kasih sayang yang Allah tempatkan pada hati hamba-Nya. Jadi dia menangis sebab sayang pada Hamzah. Allah bagi sayang kepada, rasa sayang pada pak saudara dia tu, maka dia pun menangis. Macam kita lah, kalau anak kita meninggal dunia, kita menangis. Bapa kita meninggal dunia, kita menangis. Salah tak menangis? Tak salah. Tak salah. Yang salah tu bila kita meratap-ratap sampai peringkat kita apa? Kita koyak-koyak baju ke kan. Kita meratap-ratap tu. Kita komplain, kita komen, kenapalah mati, kenapa mati. Itu kita melawan takdir Allah kan. Jadi yang kalau menangis memang biasa menangis. Seorang bapa mati menangis, seorang anak mati menangis. Kenapa mati menangis? Apa kata Nabi? Allah SWT menempatkan sayang, kasih dalam hati hamba-hambanya, dan sebab itulah beliau pun menangis. Maka lepas itu beliau pun berkata dalam satu hadis, dia kata, siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, maka hendaklah diikut aku. Maknanya kita kena sedih. Kena sedih, jangan tak sedih.
Jangan tak sedih sebab jangan tak sayang sama kita. Kita kena sayang, menyayangi sesama kita. Sama-sama kita ni kena sayang menyayangi. Apalagi orang-orang beriman yang bertakwa, apalagi keluarga kita yang beriman yang bertakwa, lagi kita kena sayang. Jadi kata Nabi, kalau orang yang kita sayang meninggal dunia, menangis tak apa, boleh menangis, tidak dilarang, kerana itu tanda sayang kita kepada saudara kita. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, maka hendaklah dia mengikuti aku. Maksudnya tak apa, boleh menangis. Jangan merataplah, Nabi melarang kita meratap. Maka kita lihat dari sini bagaimana kita melihat apa yang berlaku kepada umat pada hari ini. Maka kita menangis. Kita menangis. Kita sedih kerana apa yang berlaku kepada umat pada hari ini. Tetapi tangisan itu bukan tangisan putus asa. Bukan tangisan kegagalan. Bukan tangisan kita tak boleh nak buat apa dah. Tapi tangisan kerana sayang kasih kita kepada saudara kita. Sayang kita pada dia. Maka kita pun menangis dan kemudian kita pun bangkit dan beramal untuk menghabiskan tanggungjawab kita, tugas kita. Kita menangis tapi kita bangkit. Kita beramal. Kita lebih semangat lagi untuk membantu, mempercepatkan supaya Islam itu bangkit. Supaya mempercepatkan lagi apa yang digambarkan sebagai kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kita menangis dengan tangisan kegagalan. Jangan kita menangis dengan sebab gagal. Kita rasa kita gagal. Ataupun kita kata putus asa. Andainya kita menangis kerana merasa gagal. Kalau kita ada perasaan kita rasa kecewa. Kalau kita menangis kerana itu, kan, kita pun apa? Sembunyi-sembunyi lah. Jangan tunjuk kat orang. Malu. Menangis kerana gagal ni malu. Sebab kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menangis kerana rasa pedih, kerana sedih, mengenangkan saudara Muslim kita yang berada dalam keadaan susah. Kita menangis sebab itu. Tapi bukanlah merupakan tangis kegagalan atau keputusasaan daripada menghadapi ujian-ujian tadi. Jadi kita pun lihat, kita telah pun mencapai 100 tahun. Kita nak mencapai 100 tahun ini, maka hendaklah kita tegak bangkit. Maka pada hari ini kita nak kena tegak dan bangkit. Jadi bukanlah bangkit membabi buta macam itu, kan? Bukanlah bangkit membabi buta, tetapi kita bangkit dalam keadaan yang sunnah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan uslubnya, dengan kaedahnya. Jadi adakah akhir zaman belum sampai lagi? Adakah akhir zaman belum sampai lagi? Sebahagian orang berkata akhir zaman dah sampai. Dah sampai dah akhir zaman ni. Ada setengah orang kata akhir zaman ni belum sampai lagi. Maka dia pun kata ni semua orang-orang yang menceritakan tentang konspirasi ni, teori konspirasi. Cerita macam-macam lah. Maka dia pun cakap lah apa yang dia nak cakap, kan. Ada yang kata belum sampai lagi, ada yang kata dah sampai lagi. Akhir zaman belum sampai, ada yang kata akhir zaman dah sampai. Tak apalah. Pada pandangan saya tak apa, yang penting jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Tapi saya sebut satu ayat, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita faham. La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar. Fayaqul hajar awish syajar ya muslim ya abdullah haza yahudiyin qalfi fata'ala faqatuluh illa gharqad fa innahu min sajaril yahud. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ini nak sebut kat sini, kan? La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, sehinggalah orang Islam berperang dengan orang-orang Yahudi. Nabi gunakan perkataan yuqatil, perang. Bukan berdepan. Bukan guna apa? Guna bawang ni, membawang ni. Kita cakap bawang kat dia, dia pun cakap bawang kat kita, kan. Bukan tu. Itu perang mulut. Ini perang yuqatil, maknanya yuqatil, bunuh membunuh, kan?
Kan? Fayaqtuluhumul muslimun, maka dibunuhlah orang Islam itu, dikejarlah al-yahud, fayaqtuluhumul muslimun, maka dibunuhlah orang Islam itu. Orang Islam itu membunuh sehingga dikejar Yahudi itu. Maka Yahudi itu berada, lari. Maka orang Islam pun membunuh sampailah orang Yahudi itu lari, memilih untuk duduk bersembunyi di belakang batu ataupun pokok. Maka apabila sampai pada waktu itu, ni saat Islam nak menang, maka batu pokok akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, haza Yahudi, ada Yahudi kat belakang aku ni, bunuh dia, datang sini bunuh dia. Kemudian kecuali Gharqad, pokok Gharqad kan itulah pokok Yahudi. Jadi ini digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena tengok bagaimana menang ni Allah bagi sampai dia tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah. Ini adalah akhir zaman. Satu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijadikan benda, bilakah perkara ini akan berlaku? Bilakah perkara ini akan berlaku? Sebenarnya sebahagian dah berlaku dah. Dah berlaku dah sebahagian. Ada ceritanya, ada kisahnya, tapi tak apalah. Kita tak nak bawa cerita itu. Nak sebut sini, sebenarnya peperangan Yahudi dengan Muslim ni akan memuncak. Peperangan kita dengan Yahudi ni akan memuncak. Akan memuncak sampai kita kejar dia. Kejar dia, dia lari. Allah gambarkan dia lari. Boleh bayang tak? Hari ni dia kejar kita kan? Dia buat macam-macam kat kita kan hari ni. Akan sampai satu waktu kita kejar dia. Bila waktu tu? Tak tahu bila. Tapi dekat dah. Sebab kita dah perang dengan dia. Buktinya kita dah perang dengan dia. Ni Malaysia ni dah perang dengan dia dah. Kan? Tapi kita tak masih lagi dikuasai oleh tangan-tangan yang gaib ini kan. Baik, jadi sebab itulah digambarkan pada hari ini bahawa kita menang dah dekat. Apa bukti menang dah dekat? Kita dah bertembung dengan Yahudi dah sekarang ni. Perancangan-perancangan Yahudi itu dah berjalan dan mereka dah buat macam-macam. Peperangan biological weapon lah, peperangan dari sudut sosial lah, semua tu di belakangnya itu ialah Yahudi. Jadi bila kita dah berjumpa dengan Yahudi ni, maknanya dah dekat lah. Sebelum ni kita jumpa dengan salib, tentera salib kan, tentera salib. Tentera salib maknanya ada lagi masa. Sekarang ni Yahudi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir itu ialah Yahudi. Maka di sinilah pada hari ini mari sama-sama kita merasakan bahawa sesungguhnya kita berteguh hati. Kita boleh bertahan. Kita boleh bertahan untuk sabar di atas perjuangan Islam ini apabila kita berpegang dengan janji Allah. Apa janji Allah? Siapa yang duduk di atas jalan Islam dan perjuangan Islam pasti menang. Pasti menang. Confirm menang. Itu janji Allah. Maka jangan kita rasa takut dan bimbang. Kita pegang aja, genggam aja. Pasti menang bila kita nak bersama-sama dengan Islam dan perjuangan Islam. Kita pasti menang. Apa maksud perjuangan Islam? Apa maksud perjuangan Islam? Maksud perjuangan Islam ni kita menegakkan Islam. Menegakkan di mana? Pertama menegak dalam diri kita. Lepas tu menegak dalam keluarga kita. Menegak dalam kawan-kawan kita, saudara kita. Menegak dalam sekitaran kita, masyarakat kita. Menegakkan di atas negara kita. Menegakkan di atas seluruh dunia. Itu maksud menegakkan Islam. Itu maksud perjuangan Islam. Menegakkan Islam. Hatta la takuna fitnah. Tidak ada lagi fitnah. Dan din ini semuanya agama menjadi milik Allah. Maksudnya agama Islam menguasai. Ini yang ditakuti. Orang yang ada pandangan macam ni oleh Yahudi. Yahudi takut yang ni. Kalau orang tu kata kita boleh bekerjasama dengan Yahudi, boleh bekerjasama dengan Israel, Zionis, kita boleh ambil pandangan Zionis, maka orang tu adalah orang-orang yang telah terkeluar daripada apa yang Rasul sebut. Islam akan berperang. Jadi kita tak tahulah mana satu yang betul. Kecuali yang betul itu Quran dan hadis. Malam ni saya akan cerita sikit. Tentang mereka yang mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai ketua. Ini antara sifat-sifat munafik. Jadi orang Islam akan pecah kepada dalam fitnah ad-duhaimah. Ada orang tanya soalan saya. Fitnah ad-duhaimah ni fitnah yang gelap gulita.
Tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Mana satu betul, mana satu salah. Tak tahu. Maka orang Islam akan pecah dua. Pecah dua. Yang pertama, dia akan menjadi seorang beriman. Beriman yang tidak ada sedikit pun nifak. Sifat munafik, sikit pun tak ada. Beriman, solid iman. Yang kedua, dia menjadi seorang yang munafik. Tidak ada sikit pun iman. Jadi dia akan pecah dua ni. Bila berlaku benda tu? Bila Dajjal datang. Bila Dajjal keluar, sama ada kamu beriman atau kamu munafik. Tak ada orang tengah-tengah, tak ada. Tak ada tengah-tengah. Orang yang tengah-tengah akan pergi ke munafik. Orang yang suka dengan dosa dan dunia, dia akan pergi ke Dajjal. Dia akan kufur. Tengah-tengah tak ada. Ini dua ni. Sebab tu Allah gambarkan al-Islam wa ghairal Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Sebagai agamanya. Siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai agamanya. Maknanya Allah sebut apa? Inna dina indallah al-Islam. Al-Islam wa ghairal Islam. Islam ataupun bukan Islam. Al-haq dan batil. Famaza ba'dal haq illa ad-dhalal. Maka selain daripada al-haq, Islam adalah sesat. Sesat tu ghairal Islam. Jadi dia akan pecah dua. Kemuncak kepada fitnah kita akan pecah dua. Ini kita bimbang. Bimbang apa? Kalau kita tak bersedia hati kita, tak bersedia akal kita, fikiran kita, kita masih lagi berkompromi dengan dunia, kita masih toleransi dengan dunia untuk berada dalam hati kita, maka pada masa itu kita akan tewas. Kita akan tewas. Sebab tu kita kena solidkan diri kita. Tegakkan Islam dalam hati kita sebelum kita tegakkan Islam di atas bumi kita. Tegakkan Islam dalam hati kita sebelum kita tegakkan Islam dalam negara kita. Tegakkan Islam dalam hati kita sebelum kita tegakkan Islam ke seluruh dunia. Kalau kita tak boleh nak bina Islam dalam diri kita, keluarga kita, macam mana kita nak bina Islam dalam dalam alam ini, seluruh alam dunia ni kan. Jadi nak tegakkan ini. Tegakkan yang ini. Siapa yang menegakkan Islam pada dirinya, keluarganya, sekitar ni tadi itu, maka bila Mahdi datang, Al-Mahdi datang, dia akan bersama. Automatik dia bersama. Macam mana saya kat Malaysia, Mahdi akan istihar dekat Mekah, dekat Mekah nanti kan, dekat depan Kaabah. Saya kat Malaysia ni, saya nak pergi sana pun duit tak ada. Saya nak pergi sana pun jauh. Macam mana kita nak pergi itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Kita beriman tak? Beriman. Kita yakin Allah, yakin. Islam. Allah SWT akan satukan kita. Allah akan satukan kita. Macam mana kapal kita bukan ada, kita tidak ambil green, dia panggil green apa? Green ID tu. Nak pergi sana kena ada green ID, tak boleh. Nak masuk Saudi nak kena ada injection semua, kata tu tak boleh nak masuk kan. Macam mana? Tak sebut sini. Orang yang beriman ni akan bersama dengan Al-Mahdi. Dia akan bersama. Tetapi kita kena proses diri kita ni. Kita kena proses diri kita. Barulah kita layak untuk bersama dan Allah akan satukan. Jangan bimbang. Itu kerja Allah. Allah yang maha berkuasa. Dia boleh buat apa dia nak. Yang penting kita buat apa yang kita sepatutnya buat. Menegakkan Islam. Menegakkan Islam dalam diri kita. Sebab tu mulai pada hari ini kita bersihkan akidah kita. Bersihkan ibadah kita. Bersihkan akhlak kita. Bersihkan ukhuwah kita. Bersihkan menjadi orang yang betul-betul mengikuti apa yang digambarkan sebagai mukmin yang sadiq. Orang beriman yang benar. Kita pelan-pelan lah. Maksudnya kita tak boleh nak buat serentak. Kita tak mampu buat pelan-pelan. Tapi itulah dia. Inilah persiapan kita nak bersama Al-Mahdi. Ada orang buat persiapan akhir zaman. Tapi imannya tak tertingkat. Iman tidak tertingkat. Semayang pun tidak jaga. Kan? Semayang pun tak jaga. Kemudian apa namanya, Quran pun jauh. Jadi macam mana dia nak bersama dengan kelompok Islam sedangkan dia tidak bersama dengan iman dan Islam? Itu syarat dia. Jadi bila Dajjal datang, itu yang kena kat kita. Itu yang dia akan tembak. Itu yang dia akan hancurkan, kan? Itu akidah kita, ibadah kita. Bila akidah kita habis, ibadah kita habis, bercampur baur, kan? Maka ketika itulah kita akan duduk di bawah dia, wa iyazbillahi min zalik. Sebab tu kita kena jaga, solat jaga. Pelan-pelan solat. Pelan-pelan tersolat. Pelan-pelan kita tingkatkan khusyuk kita. Tingkatkan penghayatan kita. Kita minta pada Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincang-bincangkan akan dapat sikit banyak. Jadi apakah yang memberikan keteguhan pada kita? Janji Allah. Allah janji kat kita, kita akan menang.
Maka siapa-siapa yang bersama jalan tarbiyah Rasulullah SAW, bersama jalan dakwah Rasulullah SAW, bersama jalan jihadnya, maka confirm menang. Maka dia boleh sabar. Susah pun sabar. Sabar. Ini yang kita nak kena tanamkan. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi tentang bagaimana cara kita. Yang ketiga, meneguhkan hati kita. InsyaAllah kita akan pergi yang ketiga. Ini baru yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, kan, kita akan melihat antara hubungan kita dengan proses. Hubungan kita dengan proses. Baik, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita tangguh dengan kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa'asik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi kita banyakkan selawat pada hari ini, hari Jumaat. Mungkin sebahagian kita tak dapat sembahyang Jumaat, nak buat macam mana, tidak ada keizinan. Tak apa, sembahyang Zuhur, buatlah apa yang kita boleh buat, insya-Allah. Dan insya-Allah banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.